أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mencintai beliau. Wassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, insyaallah pada tengah hari ini, menjelang tengah hari ya, kita akan mengaji sholawat, yaitu As-Salatun Nuraniyah karangan daripada Sayyidi Al-Imam An-Nasibus Syarif Ahmadul Badawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahis salihin, yang merupakan satu di antara wali besar, wali kutub, pengetua kepada para aulia yang lahir pada abad ke-6. Beliau dilahirkan di Fez di Maroko pada tahun 596. Masya Allah. Dan beliau berpindah ke Mesir. Beliau tinggal di Tonto, jauhlah dari Qahirah, dan beliau juga meninggal dunia di situ. Dan salawat ini mempunyai keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa. Siapa orang yang senantiasa membaca salawat ini, hati dia akan semakin cinta, rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pengetahuan dia tentang kemuliaan dan hakikat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin sempurna, dan akan memudahkan dia untuk memahami ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifah seperti itu. Banyak keistimewaan yang lainnya yang setakat boleh dirasai dan boleh difahami oleh orang-orang yang mengamalkan salawat ini. Dan salawat merupakan satu di antara ibadah yang cukup mulia, yang sangat agung, dan mesti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dibaca dan diamalkan oleh seseorang yang fasik, seseorang yang banyak dosa.
Ya, malah dalam keadaan lalai pun Allah Subhanahu wa taala mesti akan terima salawat itu, sebab di dalam salawat itu ya, tertulis atau disebut nama kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Adapun syarahan saya atau penjelasan saya tentang salawat An-Nuraniyah ini setakat syarahan ringkas sahaja. Ya. Kita sebagai manusia biasa tak akan mungkin mampu untuk menyelami makna daripada hakikat salawat ini kecuali bila mana kita yang mengamalkannya. Amalkan je, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan dan juga akan memahamkan kita tentang rahasia-rahasia hikmah, demikian juga hakikat-hakikat yang tertimbun ataupun terselubung dalam salawat ini. Dan salawat ini merupakan satu di antara salawat yang paling banyak diamalkan oleh para aulia. Allahu akbar. Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala an merupakan satu di antara wali kutub keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain dari ayah beliau. Dan beliaulah pengasas atau pendiri dari madrasah tasawuf ya Al-Badawiyah ataupun Al-Ahmadiyah. Oke, untuk menyingkat masa kita, sebenarnya banyak lagi cerita tentang beliau, tentang kemuliaan, tentang kealiman beliau, tentang keistimewaan karamah beliau. Tapi pada majelis yang ringkas ini kita tidak bercerita, tidak membahas tentang sejarah beliau, sebab itu perlu masa, perlu majelis khas. Kita setakat nak coba untuk memahami secara ringkas, membahas secara ringkas rahasia dan juga hikmah di sebalik daripada solat An-Nuraniyah karangan daripada Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala. Bagi para sahabat boleh ikut menyimak. Ya, saya dah hantar dah salawat itu ke Facebook, dan insyaallah nanti salawat ini saya akan upload ke channel khas, channel pribadi saya, channel YouTube saya. Ya. Nanti ke channel YouTube itu para sahabat kalau nak tengok terjemahan dia yang tulisan terjemahan dia, nanti boleh tengok ke deskripsi dia, insyaallah saya letak kat situ. Salawat dan terjemah sekali insyaallah. Oke, tanpa membuang-buang masa kita akan memulakan pengajian dan juga syarahan daripada As-Salatun Nuraniyah ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-Salatun Nuraniyah li Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala an. Ini merupakan salawat nuraniyah, salawat cahaya lah istilah kita macam itu. Ya. Karangan daripada Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu taala anhu wa an syekhina radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Allah, berselawat, bersalam serta berkatilah Tuhan dan junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah saya jelaskan pada pembahasan solawat sebelum ini, yaitu solawat Al-Azimiyah karangan daripada Sayyidi Ahmad Idris radhiyallahu taala an, bahwa pada kata Allahumma di situ banyak tersimpan rahasia dan juga hikmah di sebalik mengapa salawat ini dimulakan dengan Allahumma, tidak menggunakan ya Allah. Di situ saya telah pun jelaskan rahasia huruf mim, demikian juga rahasia daripada Allah, lafaz Allah itu saya telah pun jelaskan pada salawat sebelum ini, yaitu syarahan salawat Al-Azimiyah karangan daripada Sayyidi Ahmad Idris radhiyallahu taala. Nanti para sahabat boleh tengok ke Facebook saya ataupun terus pergi ke channel saya, di situ saya letak salawat itu sekali dengan terjemah dia.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ya Allah, berselawatlah serta bersalamlah dan juga berkatilah ke atas junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Muhammad, Sayyidina Muhammad, itu bermakna kita memohon agar selawat itu dilimpahkan, dicurahkan ke atas diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada zahir dan batin beliau. Kenapa perlu zahir dan batin? Adakah zahir atau batin zahir beliau kurang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan macam itu maksud dia. Ketika mana kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebut nama beliau dengan nama Sayyidina Muhammad, itu bermakna kita memohon agar pancaran daripada salawat Allah Subhanahu wa taala ke atas diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada zahir dan batin itu juga dilimpahkan kepada diri kita, bukan setakat dalam batin sahaja, tetapi juga pada zahir kita. Agar ada keserasian antara zahir dan batin kita, letak rahasia, letak ma'rifah, letak cinta, letak apa pula keberkatan itu dalam jiwa, dalam hati. Ya, tetapi macam mana pun juga kita kena menampakkan ya, rahasia itu atau cahaya daripada hakikat itu pada tubuh badan kita melalui apa? Melalui ibadah. Salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, membaca selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama beliau yaitu Sayyidina Muhammad, agar zahir dan batin ya, yang ada keberkatan dan rahasia yang ada pada zahir dan batin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terpancar kepada zahir dan batin kita. Sebab nama Sayyidina Muhammad, nama Muhammad, Sayyidina Muhammad itu adalah nama kepada zahir dan batin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama batin beliau ketika mana beliau masih ya, di alamil arwah, nama beliau Ahmad, bukan Muhammad. Macam itu, itu rahasia, satu di antara rahasia. Adapun penjelasan tentang Sayyid, saya sudah jelaskan pada salawat sebelum ini. Hukum membaca Sayyidina ketika mana kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga saya telah pun sebutkan dalil-dalil, demikian juga apa dia pandangan-pandangan para ulama. Nanti boleh tengok pada kajian salawat sebelum ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah, yang merupakan pokok sumber cahaya. Beliau adalah pokok sumber cahaya, Masya Allah. Jadi rahasia ketuhanan itu diletak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pada satu tempat yang seolah-olahnya macam pokok, tapi jangan pula kita fikir dan kita bayangkan bahwa yang dimaksud dengan pokok di sini adalah pokok kelapa, pokok bukan. Pokok yang dimaksud di sini adalah asal kepada sesuatu. Ya, bukan pokok pohon ya. Ya, tapi yang dimaksud pokok di sini asal. Ya, tunjanglah sumber yang merupakan ya, Allah pohon sumber cahaya. Jadi beliaulah ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber cahaya dari seluruh cahaya kerohanian yang Allah Subhanahu wa taala tajallikan kepada seluruh makhluk. Jadi macam ini. Tajalli ataupun manifestasi, adapun penzahiran kewujudan Allah Subhanahu wa taala agar boleh dikenali oleh makhluk, itu tidak akan boleh nampak, tidak akan boleh dikenali bila mana terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ini lemah. Dia tak cukup mampu nak menampung, nak melihat, demikian juga nak terima cahaya yang terus datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia dan seluruh makhluk ini boleh menerima, demikian juga menampung cahaya itu, perlu kepada satu tempat ya, di mana tempat ini cahaya itu akan mula-mula akan disejukkan dulu, dan akan disesuaikan agar boleh sampai kepada
seluruh makhluk yang memerlukannya, yang perlu kepada cahaya itu. Contoh macam ini. Kalau sekiranya ada markas kahroba itu adalah pusat elektrik, ya kan? Disitulah pusat dia, pusat pertama dia. Kita ambil kekuatan elektrik itu, terus kita salurkan kepada lampu macam ini, maka terus akan hancur. Demikian juga cahaya ketuhanan itu, bila mana terus sampai kepada diri kita, kita akan hancur. Kita akan kembali kepada asal muasal kita, yaitu al-adam, tak wujud, hancurlah, lebur. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala cipta ya, satu makhluk yang menjadi penampung pertama agar saluran ya, cahaya menuju kepada manusia pada umumnya, terutamanya kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim ini boleh tersalur dengan baik dan tidak merosakkan orang yang menampung atau seorang Muslim, seorang hamba yang menampung cahaya itu. Dan itulah baginda Rasulullah SAW sebagai penampung pertama daripada cahaya ketuhanan, ilmu ketuhanan, keberkatan ketuhanan, sifat-sifat kemuliaan ketuhanan. Beliaulah yang mula-mula menjadi penampung pertama. Beliau tampung dulu pada diri beliau, lepas itu barulah melalui diri beliau itu akan disalurkan ya, mengikut kadar kemampuan hati dan juga jasad masing-masing hamba ya. Allah. Nah, agar limpahan ketuhanan, limpahan cahaya ketuhanan, futuhat dan lain sebagainya boleh masuk ke dalam jiwa kita, boleh tertuang ke dalam jiwa kita ya, itu mengikut kadar keharmonian atau kadar hubungan kita, hubungan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW sebagai penampung daripada seluruh tajalli ketuhanan, seluruh ilmu ketuhanan, mengikut kadar ya, kekuatan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Jadi cinta itu macam pipe lah. Kalau dalam bahasa Indonesia, cinta kepada baginda Rasulullah SAW itu seolah-olah macam pipa. Kalau dalam bahasa Melayu, pipe. Kalau cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW 1 meter, ya, luas dia 1 meter, maka kuantiti atau kualitas daripada cinta itu akan mengalir pada diri kita mengikut kadar saluran yang kita cipta, yaitu cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi bila mana cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW melebihi dari cinta kita kepada segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka saluran itu akan membesar dan limpahan ya, ilmu ketuhanan, ilmu kerohanian, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, zuhud, wara dan lain sebagainya akan melimpah ke dalam jiwa kita. Tapi kalau hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW tidak seberapa kuat, maka cahaya ketuhanan itu tidak akan boleh mengalir masuk ke dalam jiwa kita. Bukan sebab tak ada aliran, bukan sebab cahaya itu tak nak masuk ke dalam hati kita, tetapi kita yang menyekatnya. Kita yang tak ada pipe langsung, atau pipe kita kecil je. Oleh sebab itu, orang yang tak cinta kepada baginda Rasulullah SAW, orang yang tak mempunyai hubungan spesial dengan baginda Rasulullah SAW melalui ikatan cinta, maka boleh dipastikan dia tak boleh menjadi seseorang yang bermakrifah kepada Allah, tak boleh menjadi wali. Oleh kerana itu, puak-puak yang kurang cinta kepada baginda Rasulullah, dia orang mendakwa cinta kepada baginda Rasulullah, tapi pada hakikatnya dia orang benci kepada baginda Rasulullah, tak ada hubungan khas cinta kepada baginda Rasulullah, tak ada di antara mereka seorang pun yang menjadi wali. Sebut je satu orang je dari golongan puak-puak itu yang menjadi wali, tak ada. Kalau wali nikah aku ramai lah, tapi yang menjadi wali Allah tak ada. Itu kata guru-guru kami. Nah, mengikut kadar cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka sebesar itulah kadar ma'rifah itu akan mengalir dan memenuhi jiwa kita. Satu di antara dalil yang menjelaskan perkara itu adalah sabda baginda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali bila
bila mana mencintai Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saluran, ya, pipe ilmu itu, iman tuh, ya, melebihi dibandingkan kecintaan kepada yang lain. Nah, itulah mengapa perlu kita banyak-banyak membaca salawat ke atas baginda Rasulullah dan juga memahami isi kandungan daripada salawat itu agar semangat kita, kefahaman kita tentang hakikat, tentang ma'rifah kepada Allah itu semakin subur dalam jiwa. Adapun orang yang malas berselawat, apatah lagi cakap ini bid'ah, ini syirik, itu dah, ya, tak ada nasib, tak ada bahagian bagi dia untuk boleh menjadi orang yang khas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah. Allahu Akbar. Yang pertama adalah itu, ya, syajaratil aslin nuraniyah. Beliau merupakan pohon asal kepada seluruh cahaya kerohanian. Pohon asal atau asal pohon asal daripada seluruh, ya, cahaya kerohanian. Yang dimaksud dengan nuraniyah di sini bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, tapi cahaya iman, cahaya ma'rifah, cahaya cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam atil qabdatir rahmaniyah, dan beliau juga adalah kilatan, lam'ah itu artinya kilatan. Kalau tadi kan cahaya itu besar kan, ini kilatan pula, kilatan apa? Kilatan daripada genggaman kemaha kasih sayang kemaha pengasihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kasih sayang, kilatan dari genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seluruh sumber atau seluruh kasih sayang yang ada di muka bumi ini bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disalurkan kepada seluruh makhluk, di antaranya kepada para nabi dan rasul. Mungkin ada orang yang bertanya, macam mana boleh macam itu, Ustaz? Kan baginda Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi yang paling akhir. Memanglah beliau diutus sebagai seorang nabi yang paling akhir, tetapi, ya, beliau adalah nabi yang pertama. Beliau pernah ditanya oleh para sahabat, ya, tentang baginda Rasulullah SAW berada di mana ketika penciptaan Nabi Adam. Kata sahabat itu, kata baginda Rasulullah SAW, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun bainatin wal ma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya dah menjadi nabi dah ketika mana Nabi Adam nih masih berada dalam masih berwujud tanah lagi, kata beliau. Jadi baginda Rasulullah SAW merupakan nabi pertama yang dicipta oleh Allah dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu. Banyak sangat hadis yang menjelaskan perkara itu. Ya, orang yang tak seberapa paham, dia orang cakap, Ustaz ini bid'ah lah, mana ada, tak logik lah Ustaz. Memang tak logik. Perkara iman ini bukan perkara logik. Iman ini perkara keyakinan lah. Ya. Para ulama telah menjelaskan dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menjelaskan tentang perkara itu. Allah. Jadi baginda Rasulullah SAW adalah makhluk pertama yang dicipta Allah. Bukan jasad beliau, tetapi hakikat beliau, cahaya beliau. Dalam satu hadis, Sayyidina Jabir pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang mula-mula dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baginda Rasulullah SAW tersenyum. Beliau bersabda, awwalu ma khalaqallah nura nabika ya Jabir. Yang mula-mula dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Jabir, adalah cahaya kenabian nabimu, wahai Jabir. Maknanya makhluk pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nabi terakhir yang diutus ke muka bumi ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini paling terakhir? Sebab beliaulah yang paling mulia. Beliaulah yang paling agung. Contoh macam ni, senang je. Kalau ada kunjungan seorang menteri atau seorang raja lah, seorang presiden, yang mula-mula kena hadir kat tempat tu siapa?
mestilah para menteri kan, para gubernur, ya. Demikian juga para pegawai-pegawai kerajaan yang lain lah. Lepas itu barulah presiden datang, paling akhir kan. Ya. Raja datang, sultan datang. Dia orang dikumpulkan mula-mula, dia orang datang mula-mula ke tempat itu tujuannya apa? Nak bagi penghormatan dan penyambutan. Demikian juga baginda Rasulullah SAW. Walaupun beliau sebagai seorang nabi yang paling terakhir diutus, tetapi beliau yang paling mulia. Sebab apa? Tidaklah seluruh nabi ini diutus mula-mula kecuali untuk melakukan penyambutan. Ya kan? Penyambutan. Seolah-olah menyambut, dan itu terbukti ketika mana beliau hendak Isra dan Mi'raj kan. Beliau datang ke Masjidil Aqsa, di situ para arwah dari seluruh para nabi dan rasul berkumpul menyambut beliau. Inilah satu di antara perkara berkenaan dengan nubuat. Jadi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kan cakupan pembahasan dia ada 3. Yang pertama adalah ilahiyat. Yang kedua adalah nubuat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Pembahasan tentang baginda Rasulullah, tentang kemuliaan beliau, keagungan beliau, keistimewaan dan hakikat beliau itu masuk pada pembahasan tentang nubuat. Tapi ramai orang yang tak faham, malah ramai orang yang cakap ini bid'ah, ini syiriknya. Maknanya dia tak pernah belajar tauhid dengan betul hatu. Dia setakat belajar tentang ilahiyat, tak pernah belajar dan mendalami, menyelami tentang ilmu ketauhidan berkenaan dengan nubuat. Ya kan? Oleh sebab itu, kena belajar betul-betul tauhid nih. Ya, belajar sifat 20, belajar berkenaan dengan seluruh lah komponen atau seluruh cakupan daripada ilmu tauhid itu. Secara garis besarnya tentang ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Tapi puak-puak itu tak tahulah siapa nama dia. Saya pun nak sebut, dah berat dah lisan saya. Dia orang tak paham. Dia orang cakap apalah sifat 20 itu bid'ah lah, tak ada di zaman baginda Rasulullah. Dia pula bawa pembahagian tauhid 3. Dia cakap pembagian tauhid sifat 20 bid'ah, tapi dia orang bawa bid'ah juga. Maknanya dialah yang bid'ah. Adakah di zaman baginda Rasulullah SAW tauhid 3 itu? Tak ada. Ya. Kalau di zaman Nabi Isa adalah Trinity kan, tauhid orang-orang Kristen lah. Kalau kita tak ada. Tapi di orang ada, budak-budak itulah, puak-puak itu, puak Salafi Wahabi. Nauzubillah. Itu di antara min ajabil ujab, sesuatu yang paling pelik yang pernah ada di akhir zaman ini. Puak-puak yang tak seberapa paham tentang ilmu akidah, suka-suka hati nak menghina, mencaci, mempersalahkan para ulama, para imam, para aulia. Geram juga lah tengok dia orang tuh. Tapi tetaplah dia orang itu adalah saudara kita. Kita tetap mencintai mereka, mendoakan mereka. Moga-moga lah kita bersama-sama selama dunia akhirat macam itu. Ya. Saya membongkar pelencengan atau kesilapan mereka, bukan nak mengaibkan, tetapi nak bagi tahu kepada masyarakat agar kita paham bahwa ajaran nenek moyang kita yang dah kita warisi daripada atuk nenek moyang kita, itulah yang betul sebenarnya. Ya, itu yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan pemahaman yang baru-baru ini, yang baru setakat 20-30 tahun nih yang masuk ke negara kita. Bukan. Itu pemahaman yang tak betul. Ya, bercanggah dengan pahaman di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu tak betul. Syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah, dan beliau adalah kilatan cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa
kasih sayang, sifat rahmaniyah Allah Subhanahu wa taala ketika mana ingin diturunkan dan diberikan kepada makhluk, maka mula-mula ya dicipta atau dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat dia, sifat Allah Subhanahu wa taala, maka nampaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pancaran pertama daripada sifat itu. Pancaran pertama yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak dalil dia? Ada. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mencipta engkau kecuali sebagai hakikat rahmat, kasih sayang. Ya kan? Bagi seluruh alam semesta. Alam semesta ini bukan setakat alam dunia, seluruh alam. Dan jumlah daripada alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang saya telah terangkan pada sholawat sebelum ini, tak terhitung, tak terhingga, tak seorang pun yang tahu jumlah dia berapa. Setakat Allah aja yang tahu. Dan rahmat itu disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh alam. Dan yang dimaksud dengan rahmat di situ adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama ana rahmatun muhda. Rahmatun muhda. Sesungguhnya saya ini tak lain dan tak bukan kecuali rahmat kasih sayang yang dihadiahkan. Dihadiahkan untuk siapa? Untuk seluruh makhluk lah. Seluruh makhluk. Syaitan macam mana pula? Apakah mendapatkan rahmat itu? Dapat. Dia pun dapat. Tapi kecil aja. Apa bukti dan tanda yang Allah Subhanahu wa taala juga bagi percikan, serpihan daripada rahmat kepada syaitan melalui baginda Rasulullah. Azab dia ditangguhkan oleh Allah. Penangguhan azab ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab dia. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala bagi umur yang panjang kepada iblis dan syaitan itu. Itu merupakan satu bagian daripada rahmat. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang faham. Kalau tak faham, ya, jangan mengingkari. Sebab apa yang saya cakap ini bukan daripada saya, ini adalah daripada para ulama, para aulia yang saya nakal. Saya setakat menakal, ya bukan daripada saya pun, saya tak ada ilmu. Saya masih pelajar lagi. Saya setakat menakal daripada guru kami dan juga guru-guru kami, ya, dari para ulama dan para aulia. Kalau tak percaya, tak ada masalah. Jangan menafikan ilmu para ulama. Jangan menafikan apatah lagi mengingkari ilmu para aulia. Nak percaya tak percaya ilmu para ulama itu tak ada masalah. Ini terpulang kepada diri kita masing-masing. Tetapi nak menafikan apatah lagi mengatakan bahwa ilmu para ulama yang seperti mana yang saya terangkan ini adalah ilmu yang tak wujud. Maknanya kita menghina lah. Seolah-olah kita mengatakan bahwa para aulia, para ulama itu pendusta. Dan itu sesuatu yang sangat buruk, dosa besar lah. Na'udzubillah. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan daripada saya, tapi daripada apa yang kami terima. Saya terima daripada guru, demikian juga daripada para ulama, para aulia, daripada kitab-kitab mereka. Saya ini tak ada ilmu, saya belajar lagi, masih belajar lagi. Sama-sama kita belajarlah. Seterusnya kata beliau radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih. Wa afdalil khaliqatil insaniyah, dan beliau adalah ya, seafdal-afdalnya atau sesempurnanya ya, manusia yang dicipta. Allahu Akbar. Beliau adalah manusia yang paling sempurna yang dicipta oleh Allah. Sama ada khilqiyan ataupun khuluqiyan, sama ada zahir dan batin beliau. Nanti boleh baca dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah kan, karangan daripada Sayyidil Imam ya, At-Tirmizi yang menjelaskan tentang keelokan, kecantikan, kesempurnaan zahir dan batin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan zahir beliau, tubuh badan beliau. Allahu Akbar. Tak ada yang mengalahi atau tak ada yang menyaingi kesempurnaan zahir dan batin baginda Rasul. Oke, orang cakap Nabi Yusuf handsome kan? Memang betul handsome. Tapi kecantikan Nabi Yusuf, kegantengan kalau dalam bahasa Indonesia, itu tak sampai 1% daripada seluruh kegantengan atau kecantikan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Perbezaannya, kecantikan baginda Rasulullah
kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam itu tak ditutup oleh cahaya haibah nama dia. Sehinggalah semua orang boleh nampak wajah beliau, nampak oh cantiknya luar biasa, handsome lah macam itu. Adapun kesempurnaan ya rupa baginda Rasulullah SAW itu ditutupi oleh cahaya haibah nama dia, sehingga orang tak boleh tak boleh tengok terus bersemuka wajah baginda Rasulullah itu. Tak ada yang mampu, dari seluruh sahabat tak ada yang mampu. Siti Aisyah pernah coba nak tengok wajah baginda Rasulullah terus bersemuka. Tengok macam tu, bukan tengok macam tu gimana ya, tengok dengan memperhatikan, dengan teliti lah. Siti Aisyah tak mampu. Sampailah beliau cakap, kan ada seorang sahabat tanya, ya, macam mana kecantikan wajah baginda Rasulullah? Adakah sama dengan kecantikan atau kegantengan Nabi Yusuf? Kata beliau, tak sama. Kata Siti Aisyah, zaman dahulu kecantikan rupa Nabi Yusuf itu boleh menyebabkan perempuan istri-istri menteri pada masa itu memotong-motong tangan mereka. Kalau sekiranya istri-istri para menteri zaman itu melihat kesempurnaan wajah baginda Rasulullah, tak payah semua, separuh aja, bukan setakat tangan yang dia orang potong-potong, dia orang akan membelah dada masing-masing dan mengeluarkan jantung, dan jantung itulah yang dipotong. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak menampakkan, tak menzahirkan kesempurnaan itu. Sebab apa? Akan menjadi fitnah. Seperti mana Nabi Yusuf itu, ya, kesempurnaan kecantikan beliau itu tak sampai pun 1% daripada kesempurnaan dan kecantikan wajah baginda Rasulullah SAW. Sehingga Allahu Akbar, kata orang-orang yang pernah bermimpi jumpa dengan baginda Rasulullah SAW, pernah bermimpi setakat tengok daripada jauh. Kata beliau, kata mereka lah, ya, memandang wajah baginda Rasulullah daripada kejauhan itu menyebabkan hilangnya selera kepada dunia, hatta kepada istri. Ya. Nikmat dia itu lebih nikmat dibandingkan bersama istri ribu-ribu kali, kata beliau. Subhanallah. Apatah lagi melihat 100% daripada wajah baginda Rasulullah. Tak tahulah, mungkin kita pengsan, mungkin mati di tempat lah, wallahu alam. Tapi orang tak faham, sebab orang tak merasa kan, orang tak rasa, orang tak mengecapi rasa itu. Bagi orang yang pernah mengecapi, orang yang mengecapi rasa itu, dia tersenyum je. Dia tersenyum je. Kata tak mampu nak mengungkap rasa itu. Setakat boleh letak dalam jiwa, dalam hati je. Boleh ya, insya-Allah. Tak berat kan? Boleh ya? Boleh paham kan? Coba saya tengok dulu. Kat Facebook ada tak komen-komen yang Allahu Akbar. Oh, alhamdulillah tak ada komen satu. Mananya faham lah tuh. Faham, insya-Allah faham je tuh, insya-Allah. Apatah lagi kalau selalu mengamalkan sholawat ini bukan setakat faham, mesti akan merasai. Wa asyrafis suratil jismaniyah, dan beliau adalah, ya, semulia-mulia rupa jismani, maknanya rupa jasad. Jasad beliau paling sempurna. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Orang melihatnya, para sahabat cakap, saya tak pernah lagi tengok orang se-handsome ini. Tak pernah lagi. Dan tidak akan pernah selama-lamanya. Tengok tu, Allahu Akbar. Nak cakap tak boleh dah. Ya, makhluk je, binatang. Ya kan? Yang melihat diri baginda Rasulullah daripada jauh, ya dah, dia orang dah gembira, sangat seronok, sangat lupa kepada diri mereka sendiri. Seluruh orang yang pernah melihat baginda Rasulullah SAW menyebabkan orang-orang itu lupa diri. Begitu sempurna dan cantiknya sosok baginda Rasulullah SAW.
Tapi kita yang tak pernah jumpa, tak pernah tengok, mungkin kita cakap, betul gitu. Macam tu kan. Wa ma'danil asrarir rabbaniyah. Dan beliau merupakan tempat penampungan rahasia-rahasia ketuhanan. Kita bila mana nak mengambil air, nak minum kan, kita kena pergi ambil ke sumber dia kan. Takkanlah sumber itu datang kepada kita. Demikian juga kita bila mana nak merasai, mengecapi rahasia-rahasia ketuhanan tu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang Allah turunkan ke seluruh kewujudan alam semesta ini, datang kepada sumber dia. Siapa dia? Baginda Rasulullah. Ustaz, boleh kita terus kepada baginda Rasulullah? Oh, tak boleh. Itu bukan makom kita. Kita kena dihantar oleh seorang yang menjadi wakil kepada baginda Rasulullah. Siapakah mereka? Para aulia, para mursyid, guru mursyid. Bila mana kita ada guru mursyid, kita cinta kepada guru mursyid itu, kita berkhidmat kepada dia, kita menjadi murid dia dan kita diterima. Guru kita redha kepada kita, beliau akan hantar hati itu pada sumber cahaya, sumber ilmu itu. Bila mana dah sampai alhamdulillah, barulah kita boleh merasai. Kita boleh merasa. Kalau tak sampai, tak boleh. Apatah lagi tak ada guru. Orang yang tak ada guru, dia cakap sehebat apapun, dia tidak akan pernah merasa, tidak akan pernah mengecapi. Tapi kalau ada guru, apatah lagi dah berkhidmat, dah cinta kepada guru, belajar kepada guru, ditarbiyah oleh guru, dan guru dia pun redha, mesti dia akan mengecapi. Walaupun dia cakap, saya tak kecapi lagi, itu tipu itu. Kalau betul-betul dia telah mendapatkan redha daripada guru dia, mesti dia kecapi. Kalau dia cakap saya tak kecapi pun, itu tawadhu lah itu, merendah diri lah, macam itu. Tawadhu itu. Seterusnya kata beliau, wa khazainul ulumil istifaiyah, yang juga merupakan perbendaharaan seluruh ilmu-ilmu istifaiyah. Nah, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu kasbi, yaitu ilmu yang kita usahakan, kita belajar, kita guna akal kita, yang kita peroleh melalui akal dan usaha. Kita belajar tiap hari, tiap malam, baca kitab, bla 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 bla, khatam, terisi otak kita. Ilmu yang memenuhi akal kita dipanggil ilmu kasbi. Adapun ilmu yang kita peroleh melalui hati, setelah dibersihkan, setelah disucikan, disamak lah macam itu kan, di bawah bimbingan atau pentarbiyan seorang mursyid, maka itulah yang dipanggil dengan istilah al-ulumul istifaiyah atau ilmu ladunni lah macam itu. Nama lain kepada ilmu ulumul istifaiyah ini. Yaitu ilmu yang kita peroleh bukan melalui proses belajar, tetapi melalui proses penyucian jiwa, pembersihan hati. Macam itu. Di bawah bimbingan seorang mursyid yang mempunyai sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Sahibil qabdatil asliyah, dan beliaulah sang pemilik cahaya asal. Qabdah itu maknanya genggaman, cahaya asal. Beliaulah yang memilikinya. Allah yang anugerahkan kepada beliau, yang universal, yang mana cahaya ini terpancar kepada seluruh makhluk yang wujud. Sebenarnya ada lagi yang lebih dalam daripada itu, tapi tak cukup nak cakap dengan bahasa, dan kalau sekiranya pun saya dipaksakan, mungkin akan menimbulkan kesalahpahaman. Setakat itu jelah yang asas-asas aja yang perlu kita ketahui. Ustaz, macam mana nak boleh merasai? Amalkanlah salawatnya. Cari guru, cari mursyid. Tak ada mursyid tak boleh juga. Walaupun kita rajin bersalawat, kita dapat juga, tapi tak sempurna lah. Tapi kalau ada mursyid, ada guru mursyid, campur pula, kita tambah pula dengan baca salawat, semakin sempurna lah. Semakin sempurna. Al-bahjatis saniyah, yang terang dan agung. Saniyah itu maksudnya mulia.
cahaya itu betul-betul bahjah. Bahjah itu artinya terang sangat. Kalau sekiranya kita mau nak tengok dia dengan mata zahir kita, mata ini terus pecah, terus buta. Sedangkan boleh kita lihat dengan kebeningan dan kebersihan serta kesucian hati. Ar-Rutbatil Aliyah, dan beliaulah sang pemilik derajat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi, derajat yang paling agung, baginda Rasulullah SAW. Ya, seluruh tingkatan ma'rifah yang pernah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seluruh makhluk, tak kiralah para malaikat ke para nabi, ke para jin, ke manusia, ke atau makhluk-makhluk yang lain yang tak tahulah jumlah dia berapa, setakat Allah dia yang tahu. Ya. Kemuncak dia adalah baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang berada pada nomor 1. Sehebat apapun seseorang. Mananya Ustaz? Kalau sekiranya seluruh umat Islam ini berusaha untuk sampai ke martabah itu, boleh kata? Tak boleh. Sebab baginda Rasulullah SAW, maqam beliau, kesempurnaan beliau, setiap masa akan senantiasa bertambah. Bertambah. Contoh macam ini. Boleh tak kita mengejar seseorang yang telah berlari tak tahulah berapa ribu tahun yang dahulu? Di mana kita berlari, dia pun tetap berlari, tetap berjalan menuju kepada sesuatu tempat. Tak boleh. Kita kejar dia, dia juga dah sampai tak tahu tak sampai kemana dah, sebab dia pun tetap berjalan. Maqam baginda Rasulullah SAW di sisi Allah itu semakin meningkat. Wa rafa'na laka dzikraka dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan terus sampai kepada tingkatan yang tak terhingga. Tingkatan kerohanian tak ada hadis, tak ada had. Manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilaihi. Yaitu seseorang yang seluruh para nabi dan rasul berada di bawah panjinya, di bawah bendera dia. Seluruh para nabi dan rasul itu berada di bawah panji atau bendera baginda Rasulullah SAW. Apakah bendera baginda Rasulullah? Dipanggil liwa'ul hamdi, bendera alhamdulillah. Dalam beberapa hadis disebutkan macam itu. Jadi seluruh para nabi dan rasul, tak kira Nabi Adam ke Nabi Idris ke Nabi Musa ke Nabi Ibrahim ke, berada di bawah panji baginda Rasulullah, di bawah bendera baginda Rasulullah. Maknanya makam mereka berada jauh di bawah baginda Rasulullah SAW. Fahum minhu wa ilaih. Kemuliaan yang mereka miliki itu bersumber daripada baginda Rasulullah dan akan kembali kepada baginda Rasulullah. Sumber itu akan kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Sebenarnya cukup dalam pengertian dan maksud daripada ungkapan ini, tapi tak apalah, setakat itu saja yang boleh diterima oleh akal kita. Wa shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan bersolawat serta bersalam serta berkatilah baginda Nabi SAW, demikian juga ke atas seluruh keluarga beliau, para sahabat, adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita, mengikut jumlah seluruh makhluk yang pernah engkau cipta, yang pernah engkau bagi rezeki, yang telah engkau matikan dan engkau hidupkan. Ila yaumi tab'atsu man afnaita, sampai kepada hari di mana engkau membangkitkan semula segala sesuatu yang telah engkau hancurkan, hari kiamatlah. Jadi kita memohon selawat ke atas baginda Rasulullah SAW itu mengikut kadar penciptaan Allah. Seluruh makhluk yang pernah, mengikut jumlah seluruh makhluk yang pernah dicipta Allah, seluruh makhluk yang pernah dibagi rezeki oleh Allah, mengikut jumlah rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, demikian juga mengikut jumlah makhluk yang telah meninggal dunia dan masih hidup sampai kepada hari kiamat nanti. Maknanya tak terhinggalah macam itu, tak terhad. Wasallim alaihi wasallim tasliman katsira, dan bagilah salam sejahtera ke atas baginda Rasulullah SAW dengan jumlah yang tak terhingga. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik
dari segala-galanya. Allahu Akbar. Itulah kulit-kulit daripada maksud dan rahasia selawat ini. Ini kulit-kulit aja tadi itu. Belum lagi sampai ke bawah. Ini baru perkenalan daripada luar aja, daripada jauh. Kita tengok daripada jauh. Nah, untuk boleh menyelami dan untuk merasai dan mengecapi rahasia tentang selawat ini, amalkanlah. Allahu Akbar. Daripada salawat yang kami terima ijazah dia daripada guru kami Maulana Syekh Dr. Yusri wa hafizahullah wa ala syekhina radhiyallahu taala an. Di situ ada tambahan, tetapi saya tak sebut tambahan itu. Kita fokus kepada salawat asal nih. Ya, salawat asal. Nah, sila para sahabat, para jamaah sekalian boleh amalkan. Ya, insyaallah di penghujung daripada majelis nanti insyaallah saya akan ijazahkan mengikut sanad yang ada pada saya insyaallah. Ada orang yang bertanya, Ustaz, keistimewaan selawatnya apa Ustaz? Banyak sangat, tak boleh nak cakap dah, tak boleh nak sebut dah. Tak boleh nak sebut, banyak sangat. Ya, nak hati yang tentram, amalkan. Nak faham tentang ilmu-ilmu yang halus, amalkan. Ada hajat tertentu yang kita nak kepada Allah, ya, amalkan, mohon, bertawasul melalui ini. Ya kan? Apapun. Nah, ilmu dan umur kita berkat, amalkan selawat ini. Banyak sangat. Ya. Nak sehat zahir dan batin, amalkan. Ya kan? Allahu Akbar. Nak tambah bini, amalkan juga. Oh, janganlah. Nanti marah bini pertama. Nak kuat zahir dan batin, amalkan. Masalahnya kita nak, tapi kita tak nak melakukan asbab. Buatlah asbab dia. Kita ni manusia akhir zaman, tak tahu lah. Ramai jamaah yang tanya kepada saya, Ustaz, macam mana kita boleh macam ni Ustaz? Macam mana saya nak? Ya Allah, bagi amalan tak amalkan. Maknanya dia tak nak lah tu. Lisan je nak, tapi hati dia tak nak. Kita ini terlalu banyak berangan-angan, ingin memiliki sesuatu, menikmati sesuatu, tapi kita tak melakukan proses. Yang terpenting itu proses. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dan sebelum kita bersurai, saya mengijazahkan salawat ini, yaitu salat an-nuraniyah karangan daripada Sayyidil Imam An-Nasib Syarif, ya, Sayyidi Ahmad al-Badawi radhiyallahu taala anhu wa an syekhina radhiyallahu taala anhu wa anil jami', kepada seluruh para jamaah yang hadir dalam majlis ini, demikian juga kepada siapapun yang melihat dan tengok video ini, dan setelah saya save nanti insyaallah saya ijazahkan, ya, mengikut sanad yang saya terima daripada guru saya. Di antaranya adalah Sayyidi, ya, Asy-Syarif Dr. Yusri hafizahullah wa an syekhina radhiyallahu taala an. Ajaztukum kama ajazani syekhi, ya, wa barakallahu fikum. Ya, boleh ucapkan qablitul ijazah dan insyaallah bersambunglah sanad insyaallah. Nanti para sahabat yang ingin membaca salawat ini dan terjemah dia sekali, nanti boleh tengok ke YouTube. Ya. Pengajian ini saya akan upload ke YouTube. Ya, saya ada channel, nanti boleh tengok kat situ kan. Saya letak salawat dan terjemah dia ke description dia. Saya letak kat situ insyaallah. Para jamaah boleh baca dan boleh tengok terjemahan dia insyaallah. Sekian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.